So, tajuk hari ni adalah ketaksamaan linear. Hari tu kita dah belajar persamaan linear. So, hari ni kita akan belajar ketaksamaan linear. So, tengok simbol dia. Saya rasa benda ni dah belajar masa sekolah rendah kan? So, simbol dia kita ada, kalau bentuk macam ni, maka lebih besar daripada, yang ni kurang daripada. Kalau ada sama dengan kat bawah, dia ada lebih besar atau sama dengan. Kalau ada sama dengan kat bawah ni akan jadi kurang daripada atau sama dengan. Okey, setakat ni. Okey, so kita ada macam ni lah simbol ketaksamaan dan perwakilan pada garis number. Jadi kamu kena faham lah maksud dia. Okey, sekarang ni kalau dia kata X lebih besar daripada 3, sekarang ni kita pegang 3 ni, kita bulat kat 3 ni. Lebih besar akan ke kanan atau ke kiri? Agak-agak kamu. Ke kanan lah kan? Maka buat anak panah macam ni. Pakai pembaris lah nah. Saya ingat kamu pakai pembaris. Okey, anak panah ke sana. Maksudnya ini adalah maksud dia nilai X ni lebih besar daripada 3. Kalau saya kata X kurang daripada 3, maka saya tanda dekat 3 bulat. Kemudian dia ke kiri. Maka nilai dekat sini X kurang daripada 3. Okey, boleh tak? Maksud dia kat sini, kiranya yang dekat atas ni, maksudnya nilai X ni boleh jadi sama ada 3 tak termasuk lah sebab tak ada sama dengan kat bawah kan. Maka boleh jadi 4, 5 dan seterusnya. Sama juga macam yang ni pun, maka nilai X ni sebenarnya boleh jadi antara 2, 1, 0, -1 dan seterusnya. Boleh faham tak? Okey. Setakat ni tak ada soalan kan? Okey, macam mana kalau dia ada sama dengan pula kat bawah ni? Masih lagi -1 ni kita bulat dulu kat -1. Lepas tu dia nak lebih besar maka kena ke arah kanan. Cumanya beza dia dekat sini, lebih besar dan ada sama dengan kat bawah. Bila ada sama dengan, kena hitamkan dalam bulatan. Tu beza dia. Ini akan jadi X lebih besar sama dengan -1. Kalau yang lebih besar saja tak ada sama dengan, kita tak payah hitamkan dalam dia. Tapi kalau dia ada sama dengan kat bawah ni, maka kita kena hitamkan. Maka nilai X yang dekat sini ni, dia boleh jadi, sebut tengok agak-agak apa nilai X yang mungkin kat sini. Kita color tak? Ya, kita color kan. Maka dia kena start -1, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat termasuk -1 sebab kita hitam. Ya, kita hitamkan ni. Sebab dia ada sama dengan kat bawah tu. Boleh faham? Okey, sama juga macam yang bawah ni pun. Bawah ni pun kita bulatkan dulu. Kemudian anak panah kita nak ke mana? Ke sini lah kan? Ya. So nak kena hitamkan tak? Ya, dia ada sama dengan. Ya, kalau tak ada sama dengan, tak payah hitamkan. Kalau ada sama dengan, kena hitamkan. Maka nilai X yang dekat sini, dia adalah X dia, kemungkinan nilai X adalah -1, -2 dan seterusnya. Boleh faham? Sekarang ni kita nak wakilkan situasi dengan ketaksamaan linear. Jadi kita tengok kat sini. Dekat sini dia adalah tips dia. Kalau simbol yang macam ni, maksud dia sekurang-kurangnya. Maksudnya paling sikit. Jadi nilai yang sebetulnya adalah lebih besar lah, faham tak? Kalau saya kata Adli ada duit dalam poket dia adalah lebih besar dan sama dengan 3. Maksudnya ada berapa ringgit dalam poket Adli? RM3 dan ke atas. Kalau saya kata duit dalam poket Adli. Duit poket Adli ni
ada lebih besar dan sama dengan RM3. Jadi maksudnya duit dia ada lebih daripada RM3. Paling sikit pun RM3. Faham? Tu maksudnya kalau ada perkataan sekurang-kurangnya, simbol dia adalah lebih besar sama dengan. Kalau, okey, katalah sebuah duit poket, tak ada orang nama Abu kan. Duit poket Abu ni kurang dan sama dengan RM1. Kesian kat dia. So jadi agak-agak kalau saya kata Abu ni ada duit yang selebih-lebihnya RM1 dalam poket dia. Maksudnya kita kata maksudnya apa? RM1 ke bawah lah. Boleh faham tak? Okay. Alright. So jadi yang tu yang kita nak kena buat. Bila dia kata bina satu ketaksamaan linear. Okay. Bina satu ketaksamaan linear maksudnya sama ada simbol ni ataupun simbol ni. Okay. Dia kata Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Kurang ni, kurang. Jadi maksud dia, T lebih besar daripada 42 atau kurang daripada 42? Maksudnya T kurang sama dengan 42. Boleh faham? Okey, soalan B pula. Dia kata kat sini, dalam satu pertandingan memancing, peserta dapat hadiah jika panjang L dia sekurang-kurangnya, ada perkataan sekurang-kurangnya 32. Maka simbol apa kat sini? Allah Akbar. Ingat, kalau sekurang-kurangnya maksudnya simbol lebih besar daripada. So kiranya L dia lebih besar sama dengan 32. Boleh? Okey, soalan C pula. Puan Chen ni dia buat kek berjisim tidak lebih, garis tidak lebih, daripada 2 kilo. Jisim kek X, kan, yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping sama rata. Apa kita nak buat dulu? Kita tengok dulu apa dia cerita ni pasal apa sebenarnya. Cerita pasal kek tu tak? Cerita pasal jisim kek. Maka jisim kek ni adalah X kan? Tidak lebih daripada simbol apa? Kurang ke lebih? Kurang. Kurang dan sama dengan 2 kilo. Faham? Boleh tak ni? Tapi sekarang ni, setiap kek tu dia potong 10. Jadi nak buat apa pada 2 ni? Bahagi ke tolak 10? Siap lah. Ni je. Ni lah jawapannya. Boleh faham tak? Okey. So, kiranya dia kata kat sini, setiap kita pakai jisim kek tu X. Sekarang ni mula-mula dia kata X ni tak lebih daripada 2 kilo. Maka kurang dan sama dengan 2. Kemudian tiba-tiba dia kata kek tu pula dia potong jadi 10. Maka per jelangan 10 dapat jawapan. Okey, soalan D pula. Dia kata kat sini Cik Mohan ni seorang ahli peniaga. Dia ingin menderma 3% daripada keuntungan setiap bulan dia nak derma. Keuntungan P. Jadi kita tahu dah cerita pasal untung. Untung kita ni nama dia P. P ni setiap bulan jika dermanya melebihi 240. Melebihi apa dia? Lebih besar ke kurang? Lebih besar sama dengan. Okey. Jadi lebih besar sama dengan 240.
240 dulu. Okey. Tapi sekarang ni dia nak derma dulu. Dia nak derma 3%. Kalau peratus automatik kena darab dengan 3/100 kan? Maka yang ni kena darab 3/100. Boleh faham tak ni? Lepas tu yang ni kamu kira lah. Cuba kira tekan kalkulator dapat berapa. Dapat berapa? Bagi dia dalam bentuk pecahan tak wajar. Dapat apa? 36/5. Siap ah? Boleh faham tak ni? Okey, soalan ni pula. Kita nak kena selesaikan setiap ketaksamaan. Bila dia cakap selesaikan, automatik kena cari nilai X. Macam kita buat persamaan linear juga cara dia. Cara dia macam persamaan linear. Sebiji. Cuma beza dia adalah sikit beza dia. Apa yang beza dia? Yang ni tak ada lah. Faham tak? Dia bukan bentuk ni lah. Okey, sekarang kita tengok. X tolak 2 lebih kurang dan sama dengan 6. Siapa kita nak hapus dulu? Nak cari X seorang-seorang? Negatif 2 kan? Maka kita kena tambah 2. Sini tambah 2. Sana tambah 2. Okey, kawan ni by. X buat turun. Simbol ni pun buat turun sebiji. Maka 6 tambah 2 jawapan dia 8. Siap. Okey, 7X lebih besar sama dengan 28. Maka nak tinggal X seorang-seorang. Bahagi. Bahagi 7. Sana pun bahagi 7. Ni habis. So tinggal X. Simbol salin balik. 28 bahagi 7 jawapannya. 4. Siap. Boleh faham? Boleh tak? Okey. Seterusnya. Okey, yang ni pula. Siapa yang kita nak hapus? Yang ni saya salin balik dulu soalan. Sebab tak muat kat situ. Salin balik. Negatif X per 3. Okey, saya salin balik dulu. Yang ni pun 7 tolak 4X. Okey. So yang ni kita nak hapuskan 3 kan? Betul tak? Maka yang ni kita kena darab. Darab ke bahagi ni? Darab 3. Sana pun kena darab 3. So yang ni habis tu. So tinggal negatif X. Kurang daripada 9 kali 3. Okey. Yang ni kita nak kena buat macam mana? Bahagi 1 ke? Okey. Bahagi negatif 1. Kawan ni pun bahagi negatif 1. Okey. Dekat sini sahaja yang lain sikit, dengar betul-betul. Dekat sini sahaja yang membezakan apa nama? Bezakan apa? Ya, ketaksamaan linear dengan persamaan linear. Kalau kata, ni kiranya selalunya kita kalau kita buat persamaan linear pun, kalau kamu perasan, step yang terakhir ni selalunya akan bahagi, betul? Kan? Jadi, kalau sampai dekat step yang terakhir, benda yang kita nak bahagi ni, tiba-tiba kita bahagi negatif. Last kali, kalau kena bahagi negatif, maka yang ni tukar arah.
Jadi macam mana? Okey, tengok tu betul jadi macam mana. Negatif 1 bahagi ni habis tak? Maka kita akan dapat X. Maksud tukar arah, kita tengok yang ni kena bahagi negatif 1. Cikgu Fazal kata kalau kelas sekali kena bahagi negatif 1, maka automatik kau ni tukar arah. Awal tu dia pusing belah mana? Bila tukar arah, dia jadi pusing belah ni. Maka 27 bahagi ni jawab macam biasalah. Dapat negatif 27. Siap ah? Ada soalan? Kita tengok sebelah ni. Kita tengok sebelah ni pula. Sama lagi, masih lagi buat benda yang sama. Apa nak buat? Apa nak buat? Kena tolak 7 kan? Maka yang ni tolak 7, hapuskan 7. Yang ni pun tolak 7. Maka garis habis. So tinggal negatif 4x betul. Simbol masih lagi sama. 15 tolak 7 dapat 8. Okey, sampai sini kena buat apa? Bahagi apa? Negatif 4. Sana pun bahagi negatif 4. Ingat Cikgu Fazal kata apa? Ni last kali kan? Betul tak last kali? Bila aku bahagi negatif lah. Bila tukar negatif, maka yang ni kena tukar arah kot sebelah sini. So ni habis. So tinggal X. 8 bahagi negatif 4, maka dapat negatif 2. Siap. Yang tu sahaja yang berlain. Had lain cara kita settlekan sama macam persamaan linear. Boleh faham? Ya. Okey, soalan untuk soalan D ni pula, kita nampak X duduk sebelah sini lah. Payah je. Maka kita flip. Flip dulu siap-siap. Kita flip dulu, maka dia akan jadi X per 3. Bila flip, maksudnya yang mulut kecil ni duduk sebelah X ni tak? Maka yang ni pun akan jadi macam tu lah. Sebab kita flip kan. Macam dengan apa nama cermin lah kan. Bila kita flip dengan simbol pun flip lah. So yang ni buat macam biasa. Nak hapuskan 3 maka darab 3. So yang ni pun darab 3. So dapat X kurang daripada negatif 21. Siap. Boleh faham? Jadi yang sekarang yang cikgu duk ajak ni. Kalau kata last kali ni. Macam soalan E ni. Kalau kata dia kita dah hapus last kali ni. Masa last kali nak dapat X ni kita kena bahagi negatif. Bila bahagi saja negatif, automatik simbol ni kena tukar arah. Macam ni lah. Macam nota yang cik bagi ni. Last kali kalau kena bahagi positif, maka kena tukar arah. Kalau benda yang kita bahagi tu positif sahaja. Ni kan, macam 7x ni bahagi 7 je kan. Kita bukannya bahagi negatif 7 kan. Maka arah tu kekal lah. Faham nak? Okey. Ada soalan orang lain? Boleh buka mic dan tanya. Okey, tak ada soalan betul? Okey, next. Ketaksamaan linear serentak pula. Hari tu kita belajar persamaan linear serentak kena kahwin semua tu kan? Ingat lagi tak? Tapi ketaksamaan linear serentak tak ada orang yang kena kahwin kat sini, jangan risau. Okey. Bila nama ketaksamaan linear serentak ni, dia ada 2. 2x tambah 5 lebih besar 11 dan 3x tolak 10 lebih kurang daripada 5. Sorry, kurang lah yang ni. Jadi cara nak selesaikan dia, tips dia, selesaikan dia sebelah-sebelah, jangan buat atas bawah. Selesaikan sebelah-sebelah. Maksudnya bagi dia duduk sebelah-sebelah. Yang pertama saya salin dulu, 2x tambah 5 kurang daripada 11. Sebelah ni saya salin pula, 3x tolak 10 kurang daripada 5. Okey. So sekarang ni nak buat macam mana? 2x tambah, buat macam biasa. Apa nak buat dulu yang pertama ni? Yang ni kena tolak 5 betul? Ya, yang ni tolak 5, sana pun tolak 5. So ini habis, so tinggal 2x. Simbol tu salin balik.
11 tolak 5 dapat? 6 saja betul. Okey, yang ni bahagi 2, sana pun bahagi 2. Boleh tak? Potong-potong habis. So, dapat X kurang daripada 3. Okey, yang ni pula. Kalau yang ni, sama ke tambah 10. Tambah 10. So, yang ni habis. So, tinggal 3X kurang daripada 15. Boleh tak? Okey, maka yang ni bahagi 3, yang ni bahagi 3. Perlu buat perubahan tak pada arah? Tak payah sebab bukannya negatif. So, potong 3. So, dapat X kurang daripada 5. Boleh faham tak? Okey. Sekarang ni, apa yang beza dia? Macam mana kita nak tahu nilai X ni sebenarnya tang mana? Macam mana? Nak tahu semua ni. So, jadi kita kena lukis. Mula-mula kita selesaikan sebelah-sebelah. Lepas tu kena lukis ni nombor 1. Nombor 2, lukis garis number. Maksud lukis garis number macam garis number yang cikgu lukis tadi tu lah. Masihkah kau ingat? This is garis number. My garis number is a bit sengit. Maafkanlah dia. So, kita bubuh. Okay, kita nampak ni pun positif, ni pun positif. So, kita tulis dulu. Maksudnya, dia akan jadi, katalah kat sini saya start dengan negatif 1. Maka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Okey. So, saya lukis yang ni dulu. X kurang daripada 3. Kat mana kita nak tanda? Kita tanda dekat 3 lah kan? Betul tak? Tanda kat 3 lah kan? Nak kena color ke dalam? Tak payah. Anak panah ke kiri betul? Okey. Maksudnya nilai X adalah duduk dalam ni lah kan? Antara kat sini lah kan? Betul tak? Ini adalah X kurang daripada 3. Okey. Kalau seterusnya pula, dia nak, yang ni pun saya lukis pula. Saya lukis juga. Dia nak X kurang daripada 5. Tang mana X kurang daripada 5? Tang mana? Atas 5 kan? Bagi duduk atas sikit. Okey, 5 tang sini. Jadi anak panah ke mana? Ke sana betul tak? Tang sini kan? Betul tak? Okey. Maksudnya, okey. Maksudnya kiranya yang kita nak kena color kat sini lah kan? Maksudnya nilai yang bawah ni adalah semua yang X kurang daripada 5. Boleh faham tak kat ni? Okey. Sekarang kamu cuba tengok. Nilai mana kawasan nilai mana yang dia bertindih? Jadi kiranya kita nak kena tengok. Jadi nilai dia yang mana sebenarnya? Nilai dia kita tengok kawasan yang bertindih. Ni kawasan bertindih betul? Betul tak? Jadi sebenarnya nilai apa dia nilai dia? Nilai dia adalah X kurang daripada 3. Jawapannya, dia tak boleh ambil X kurang daripada 5 sebab kawasan yang bertindih itu adalah pada X kurang daripada 3. Sebab ingat tak, garisan yang atas ni adalah untuk X lebih besar daripada 5, betul? Betul tak? Anak panah yang bawah ni adalah lebih kecil. X lebih kecil daripada 3 kawasan yang bawah tu kan? Maka nilai yang kita kena ambil adalah tempat yang bersilang. Yang ni X kurang daripada 3. Jadi pilihan jawapan dia ambil kawasan yang yang bersilang atau bertindih. Faham tak ni?
Kita kena pilih jawapan dekat kawasan yang bertindih. Okay, mari kita tengok satu lagi soalan untuk memahamkan lagi. Satu lagi soalan, tengok dulu. Okay, sama juga yang ni pun. Saya salin dulu. Yang kena salin sebelah-sebelah. Yang ni lebih besar daripada 5x tolak 13. Soalan ni macam dahsyat sikit lah. Yang ni 3x tolak 4 besar 9x tambah 20. So sekarang ni, ini buat macam biasa lah. Apa yang kita nak kena buat? Ada x dua-dua belah. Bila ada x dua-dua belah, nak buat macam mana? Ya, buang yang paling kecil. Siapa paling kecil? 5 ke 8? 5 ke 8? 5. Maka yang ni kena tolak 5x. Sana pun kena tolak 5x. Okey, habis. 8x tolak 5x tinggal 3x tambah 5. Salin semula tinggal negatif 13. Tu buat macam biasa. Ni tolak 5. Sana pun kena tolak 5. Habiskan. So tinggal 3x lebih besar sama dengan negatif 13 negatif 5. Negatif 18. Lepas tu yang ni. Bahagi 3. Sana bahagi 3. Habis. So x tinggal x berapa? Negatif 6. Tekan kalkulator nak. Okey ke? Alright, siap dah yang tu. Yang ni pula. 3x dengan 9x. Siapa besar lagi? 9. Jadi siapa yang kita kena hapus? Siapa yang nak kena hapus? 3. Ha? Sabar. Siapa lah ni kita kena hapus? 3. Maka yang ni kena tolak 3x. Sana pun tolak 3x. Pastikan duduk bawah dia betul ya. So salin balik negatif 4. 9 tolak 3. 6x tambah 20. Senang tak nak buat kalau x duduk sebelah sini? Jadi nak kena buat apa? Kita flip. So bila kita flip 6x tambah 20. Apa jadi pada arah? Flip lah juga. Faham tak? Okey, lepas tu buat macam biasa. Tolak 20. Sana pun tolak 20. So habis. Tinggal 6x. Negatif 24. Lepas tu yang ni bahagi 6. Sana pun bahagi 6. Habis. 6. Dapat apa ni? Negatif 4. Setakat ni okey? Setakat ni okey? Okey. Habis dah ke? Siap dah ke macam ni? Siap dah ke ni jawapan macam ni? Tak lagi. Ingat tak kita kena buat apa? Tulis balik. Ya, garis. Jangan nangis. Kita buat garis number. Memandangkan kita punya jawapan ni semua negatif. Jadi perlu tak saya nak tulis yang positif? Tak payahlah. Tak payah tulis lah. So kita start dengan negatif 2 pun boleh. Faham tak? Dekat negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Okey. So sekarang ni nak buat yang mana dulu? Okey, lebih besar sama dengan, maka kena buat apa? Bulat lah, bukan titik lah. Bulat. Bulat hitamkan sebab ada sama dengan kat bawah ni. Jadi arah ke mana? Ke kanan. Ikut arah dia lah. Okey, kawan tu siap. Yang ni kita tahu ini adalah X lebih besar negatif 6. Okey, orang yang sebelum tu pula. Ya, sekejap. Okey. Negatif 4, maka kita bulat sahaja sebab dia tak ada sama dengan.
So arah dia ke sana sebab dia tulis macam tu kan. Okey, ini adalah nilai X kurang negatif 4. Sekarang ni, agak-agak kawasan mana yang bertindih? Sini kan? Kamu pun nampak kan? I tengok betul. Daripada sini kan? Sampai sini kan? Kawasan ni yang bertindih betul? Okey. Jadi tengok ni cara nak baca. Macam mana nak baca? Kita tahu depan ni nilai dia adalah negatif 6. Sebab kita kawasan dia sakat negatif 6. Kemudian kita tengok yang ni bulat penuh. Bila bulat penuh, nilai dia macam tu. So, X sampai 4 saja. Macam tu jawapan dia. Maksud nak abang, X ni, nilai X ni dia berada di antara negatif 6 sampai negatif 4 saja. Ada soalan? Pening? Okey. Okey, dengar betul-betul, dengar betul-betul. Okey, dengar betul-betul. Sekarang ni, tutup submic. Okey, sekarang ni kamu tengok nak. Sekarang ni nilai yang paling ujung dekat kita punya sempadan ni adalah negatif 6. Okey, tulislah negatif 6. Okey, bila negatif 6 ni kita tengok, negatif 6 ni bulatan dia ni, bulatan yang kita hitamkan. Maksudnya, kita kena buat anak panah macam ni lah. Saya faham memang anak panah ni dia berbeza dengan simbol anak panah pula. Simbol ni dia berbeza dengan simbol yang asal ni. Memang macam tu. So, kalau kata kita buat, sebab kita nak habaq lah ni, nilai X ni berada dalam ni. Kawasan ni saja. Maksudnya nilai X ni berada antara negatif 6 sampai negatif 4. Negatif 4 pula kita tengok dekat sempadan terakhir ni adalah nilai negatif 4. Yang mana negatif 4 ni kita tak hitamkan pun. Sebab tu tak ada sama dengan kat bawah ni. Jadi, kalau kita nak baca sebenarnya nilai X dia adalah, bila kata negatif 6 sampai negatif 4, maka negatif 6, termasuklah kan? Negatif 6 termasuk. So, negatif 5. Negatif 4 termasuk tak? Tak termasuk. So, ni jawapannya. Kalau kata kita nak senarai lah. Tapi sebenarnya jawapan akhir dia ketaksamaan ni saja. Boleh faham tak? Hai, tengok contoh satu lagi kamu lebih faham. Boleh tak ni? Kenapa berhenti sampai negatif 5 saja? Sebab 4 tu tak termasuk kan? Ya, mari kita tengok ini pula. Nak bagi kamu faham lagi. Sikit lagi lah, nak habis lah. Okay. So, dia bagi sini X per 2 tolak 1 kurang daripada 3. Kat sini pula 3X per 5 tolak 2 kurang sama dengan X. Okay. Yang ni dulu, maka yang ni kita tambah tambah 1 kan. Kita buang 1 dulu betul So, kat sini kita tambah 1. Sini pun kita tambah 1. So, kita akan dapat X per 2 kurang daripada ni habis 4. Nak hapuskan 2 kat bawah, darab 2. Sini pun darab 2. Habis, so tinggal X saja. 8. Okey, siap yang ni. Okay, duduk diam-diam abang ada. Sekarang ni yang ni pula. Okey, kawan ni sebenarnya nilai dia adalah 3 per 5 X, betul tak? Tolak 2. Macam tu sebenarnya. Macam tu. Jadi kita nampak 3 per 5 dengan X saja. X ni nilai dia 1, betul? 3 per 5 dengan X apa kecil lagi? 3 per 5. Maka dia ni yang kena tolak 3 per 5 X. Kau ni pun kena tolak dengan 3 per 5 X. So yang ni habis. Turun balik negatif 2.
1 tolak 3/5 tekan kalkulator. Dapat berapa? Satu tolak 3/5. Hai, 1 tolak 3/5 macam mana dapat 1, 2/3? Hai, kenapa negatif? 2/5 je kan? 2/5 X. Okey. Sekarang ni senang dah nak baca macam ni? Tak senang. So, kita flip. So, jadi 2/5 X. Flip juga arah dia. Negatif 2. Nak hapuskan 5, darab 5. Sini pun darab 5. Habis. So, tinggal 2X lebih besar sama dengan negatif 10. Negatif 10. Okey. So, 2X lebih besar sama dengan negatif 10. So, yang ni kita kena bahagi 2. Sana pun kena bahagi 2 habis. So, tinggal X lebih besar sama dengan negatif 5. So, ni jawapan dia. Yang ni jawapan dia. Yang ni jawapan dia. Yang ni jawapan dia. Siap dah ke? Ya, kena buat garis number. Buat garis number. Kita tengok ada 8 sampai negatif 5. Jadi, buat 2, 4, 6 pun boleh. Faham tak? Okey. So, sebab ada negatif. So, sebut ni. Yang ni kiranya sampai 8 tu lah. 8, 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6. Negatif 6, negatif 4, negatif 2. Boleh tak ni? Okey. So, sekarang ni kita mula. Okey, negatif 8 dulu. Dah kena hitamkan tak? Tak ya. 8 arah ke sana. Betul? Betul tak? Okey. Lepas tu, tulislah sikit tepi tu. Yang ni adalah X kurang 8. Okey. Untuk X lebih besar sama dengan 5 pula. So, X lebih besar sama dengan 5. Kita nampak. Okey. Maksudnya 5 tengah-tengah ni lah kan? Betul tak? So, sini adalah hitamkan tak? Kena hitamkan kan? Sebab dia ada sama dengan kat bawah kan? Anak panah ke sana. Betul? Maksudnya tang mana yang kita kena tang mana yang bertindih? Ya, kenapa negatif 6 ni kan? Dapat 5 saja. Ni kan? Sampai 5 saja kan? Betul tak? Kawasan ni yang bertindih. Oleh itu, jawapan dia kita tahu dah. Yang ni sampai negatif 5 saja. Negatif 5 ni termasuk tak? Termasuk. Betul lah termasuk kan? So, negatif 5 termasuk. So, X. Yang ni jawapan dia lah. Siap ah? Ya. Kenapa? Nilai paling hujung negatif 5 macam mana nak buat negatif 6 pula? Typo ah. Tak apa. Okey, lagi soalan? Tak ada. Faham? Boleh faham?